Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dapat kita bertemu dalam siri yang terakhir yang ke-8 pada malam ni untuk kita bicarakan tentang topik kesederhanaan dan keseimbangan yang kita telah membicarakan pelbagai topik dan mutakhir ini selalu membicarakan tentang ekstremism. Ekstremism. Sebelum saya meneruskan kuliah ni, saya nak tanya anda semua, adakah anda seorang yang ekstrim? Minta boleh tolong jawab. Adakah anda orang yang ekstrim? Tak. Okey. Adakah anda orang yang ekstrim? Oh, tidak. 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 Oh, anda ekstrim? Tidak. Tentulah tidak. Biasa-biasa je. No. Okey. Wasatiyah. Okey. So at the end, dalam akhir ni, yang menjawab tidak itu akhirnya akan menjawab ya. Tengok bagaimana. Kita cuba untuk nak memahamkan apa sebenarnya perkataan wasatiyah yang apa yang korang tak nak dianggap sebagai ekstrim, takut kepada apa sebenarnya, kan, yang sehingga takut menjadi orang yang dipanggil dengan ekstrim ni. Nanti kita bincang pada malam ni, insyaAllah. Okey. Okay. So ini antara topik yang kita akan cover lah. Definisi wasatiyah, wasatiyah Islam, wasatiyah Rasulullah, wasatiyah senjata, senjata untuk melemahkan Islam. Islam sederhana, Islam biasa-biasa. Tadi ada siapa jawab tu? Biasa-biasa je. Siapa jawab tadi? Wan Muhammad. Biasa-biasa je. Macam mana yang biasa-biasa ni saya pun tak faham. So apa sebenarnya yang korang takut menjadi ekstrim? Apa itu ekstrim? Itu mari kita bincang sama-sama. Kita bincang sama-sama supaya at the end kita menjadi orang yang kuat berpegang kepada agama, yang menjadi orang yang terbaik dalam agama. Okay. Wasatiyah ini satu perkataan wasatiyah ni zaman Datuk Najib dululah, wasatiyah yang menjadi suatu slogan yang mungkin menjadi pelbagai tafsiran, terbuka kepada pelbagai tafsiran. Sama ada tafsiran itu betul ataupun salah, mari kita tengok. Apa yang pastinya ialah diambil daripada ayat Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu umat yang pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi ke atas manusia-manusia yang lain. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan Rasul menjadi saksi ke atas kamu. Jadi ini ayat yang mengkhususkan tentang wasatiyah ini. Diambil daripada rumusan daripada beberapa ayat Quran dan hadis yang menggambarkan suatu cara hidup Muslim yang terbaik. Gaya hidup Muslim yang terbaik. Apa yang mungkin disebutkan tadi, disebut ekstrim ni, dianggap sebagai melampau, pelampau. Sebagai pelampau.
Jadi mari kita tengok macam mana kan tafsiran itu. Sebelum tu, supaya sebelum kita pergi kepada melampau tak melampau, kita nak tengok apa yang dimaksudkan dengan pertengahan ini. Wasatiyah diambil daripada perkataan wasato. 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 Dan juga diambil daripada perkataan wusto. Dalam Quran juga dipanggil dengan awsat. Dalam Quran juga dipanggil dengan fawasatna. Fawasatna bihi jam'a. Kan? Itu dalam Al-Quran. Adalah perkataan-perkataan yang menggambarkan perkataan wasat dalam Al-Quran. Okay. Jadi kalau diperhalusi, ada beza di antara wastun dengan wasatun. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Bukan wastun, wasata. Wastun tengah-tengah. Wasata ni mempunyai banyak maksud yang lebih luas daripada wastun. Dia mempunyai tengah, membawa atau mengandungi makna terbaik, mengandungi makna adil, mengandungi makna kedudukan yang tertinggi. Kan? So macam mana benda ni berlaku? Mari kita tengok gambaran ini. Kita tengok gambaran ini kan. Soalan saya, mana yang tengah? Kalau dalam yang ni kan, mana yang tengah? Ini yang tengah lah kan. Yang merah yang tengah. Kalau yang ni pun yang merah yang tengah. Yang ni lah yang tengah-tengah. So, tengah-tengah ni dibayangkan dengan berada di tengah-tengah. Mari kita tengok lagi yang di manakah yang disebut sebagai tengah. Tengah. Orang menjulang. Okay. Sama juga dengan kalau ada yang menjulang Piala Malaysia, dapat piala perebutan main bola lah, Piala Malaysia. Yang dapat hadiah nombor 1 tu dia akan berada di tepi ke tengah. Dia akan berada pada tempat yang tengah lah kan. So yang tengah ni maknanya, tengah ni bukan bermakna tengah saja. Kan? Kau macam ni tengah saja tak. Tapi tengah yang dimaksudkan di sini ialah di tengah-tengah seperti mana gambar ni. Itu yang difahamkan tengah. Dibayangkan yang tengah itu adalah yang terbaik. Itu faham yang dimasukkan dengan tengah ni. Bukan yang tengah dengan maksud lebih kurang. Islam moderate. Apa maksud Islam moderate? Nanti kita bincangkan nanti. So kita fahamkan kalimah tengah ni dulu. Bila Allah Ta'ala sebut Al-Quran, ummatan wasata, umat yang tengah-tengah, maksudnya umat yang terbaik. Umat yang terbaik, yang berada di tengah-tengah ni yang terbaik. Sama ada mungkin dia julang seperti tengah-tengah, ataupun kalau apa nama ni, dia punya benda yang warna-warna ni yang paling menonjol sekali. Tengah-tengah tu maksud yang menonjol sekali daripada yang lain-lain. Itu yang dimaksudkan dengan tengah-tengah. Okey. Kenapa kita disebut sebagai umat pertengahan? Umat yang terbaik. Umat yang terbaik. Kerana kita akan menjadi saksi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu menjadi saksi ke atas manusia. Bila nak jadi saksi ni orang baik ke orang tak baik? Kalau nak jadi saksi. Kan? Kalau nak jadi saksi, kan? Orang baik ke orang tak baik? Kalau nak jadi saksi. Takkanlah nak jadi saksi orang yang tak baik, kan? Mestilah nak jadi saksi tu adalah orang yang terbaik. Barulah boleh jadi saksi. Sebab itu perkataan wasata ni ialah yang terbaik. Supaya kata Tuhan, litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu boleh menjadi saksi ke atas manusia.
Dan Rasul juga akhirnya menjadi saksi ke atas kamu. Yang pertama, kita menjadi saksi ke atas uh, umat-umat yang terdahulu. Dan yang kedua, Rasul menjadi saksi ke atas kita ni baik. Macam tu, ada 2 kali saksi kat situ. Kan? Nak ceritanya, ya nak jadi baik, nak jadi saksi, kena jadi orang baik lah, baru boleh jadi saksi. Kalau dia orang fasik, kan, jadi susah nak jadi saksi. Kan? Ya. Okey. Sebab itu ulama ada juga menyebutkan bahawa wasatah ni adul. Maksudnya orang yang sangat adil. Orang yang sangat adil. Orang yang adil boleh menjadi saksi. Okay. Jelas tak kat situ? Wasatah terbaik. Kenapa terbaik? Sebab menjadi saksi. So kita kena baca ayat. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah sebaik-baik umat. Ayat tu kena baca sekali. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tu kena baca ayat tu sekali sebab umat yang terbaik. Macam mana ciri yang terbaik? Tu yang tersebut ta'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tu kena baca ayat tu sekali. Dan tidaklah menjadi seperti mana orang Yahudi. Yang kenapa tak jadi orang Yahudi? Sebab orang Yahudi ni ekstrim dalam agama. Macam mana orang Yahudi ni ekstrim dalam agama? Kita kena faham konteks ekstrim ni bukan yang sering dipahami pelampau-pelampau agama. So kita tengok bagaimana yang dimaksudkan ekstrim ini, melampau ini. La tashdidatul yahud, tidaklah seperti mana syadidnya orang Yahudi. Macam mana ekstrim orang Yahudi? Dia menganggap bangsa lain semua jahat, bangsa lain semua tak terpakai belaka, bangsa dia saja yang elok. Ini adalah ekstrim Yahudi. Wala tahawun Nasara, dan juga tidaklah seperti mana orang Kristian yang berlebih kurang dalam bab ketuhanan. Maksudnya yang penting 3 in 1. Christianity 3 in 1, 1 in 3. Yang penting kalau nak apa-apa itu ikutlah. Tidak ada prinsip sangat dalam agama mereka seperti mana Islam. Tahawun ni maknanya loose lah. Loose. Sebab itu dalam agama Kristian banyak sangat mazhab. Kan? Bukan sekadar Protestan dengan Katolik. Macam-macam mazhab yang dia ada. Macam-macam amalan yang dibuat. Sebab dia tidak berpegang dengan prinsip yang jelas dari sudut ibadat, dari sudut ketuhanan. Tak ada disebut dalam kitab, ada dalam kitab macam-macam lah. Kan? Okey. Dan selain daripada itu banyaklah Nasara dalam agama-agama mereka macam-macam lah. Yang mudah fahamnya itu. Yang Yahudi sangatlah rigid sampai orang semua tak bagus belaka, bangsa dia saja bagus. Apabila bangsa dia je bagus, masalahnya apa kan? Masalahnya dia ni buat jahat macam mana pun dia tak keluar daripada agama dia. Sebab agama dia bangsa. Mana boleh keluar daripada bangsa? Bangsa, tak ada siapa boleh keluar daripada bangsa. Sebab bangsa macam Melayu lah, macam kita Melayu. Dah kita lahir Melayu, macam mana nak keluar daripada Melayu, nak jadi Cina? Mana boleh? Kalau yang boleh, kalau agama. Agama, ialah kalau dia murtad, keluarlah agama. Tapi oleh kerana Yahudi dia menganggap bangsa tu agama, agama tu bangsa, maka dia jahat macam mana pun dia tak keluar daripada agama dia. Sebab agama tu bangsa. So ini salahlah dalam tafsiran terhadap agama. Sebab itu disebutkan tashdidatul Yahud, maknanya mereka ni ekstrimnya Yahudi, dan orang Nasrani ni orang yang loose. Islam yang tengah-tengah. Dalam konteks ni. Bila diperhalusi lagi dalam bab wasatiyah ini, kan, wasatiyah ini, ada 2 perkara utama yang ada dalam wasatiyah ini. Yang pertama, al-khairiyah. Al-khairiyah.
Yang ni khairiyah ni maksudnya yang terbaik lah. Khairiyah ni baik. Yang kedua, al-bainiyah. Al-bainiyah ni ialah keseimbangan. Baina-baina. Dia keseimbangan lah. Bila sebut khairiyah baik dan seimbang, dua ni perlu disekalikan. Tak boleh menjadi baik dalam satu keadaan tetapi tak baik dalam satu keadaan. Dia kena seimbang. Dia kena seimbang. Macam mana seimbang? Ini contoh seimbang. Yang tak seimbang contohnya dia menjadi seorang guru terbaik sekolah. Guru pakar ke atas pakar, ke atas pakar, memang hebatlah ni guru cemerlang. Guru yang cemerlang di sekolah tempat kerja. Tapi hubungan dengan suami ataupun hubungan dengan isteri fail. Jangan dengan anak jenuh. Rumah macam apa nama ni, kapal apa, kapal dah terbalik, ya kan. Kapal pecah tongkang orang sebutlah. Rumahnya tak ke mana. Kat sekolah, oi, guru pakar yang terbaik, guru tercemerlang masalahnya kan. So ini dia baik tapi tak seimbang. So macam mana? Dia perlu seimbang. Dia perlu seimbang. Dia perlu apa, macam yang apa maksud, yang apa yang dimasukkan dengan seimbang? Yang masukkan dengan seimbang di sini ialah kita ni dalam satu-satu masa kita ada banyak tanggungjawab. Satu, saya sebagai contoh, saya sebagai anak sebab saya ada ayah saya. Ada keluarga sebab saya pun bertanggungjawab terhadap keluarga, saya ada keluarga. Jiran, saya ada jiran, maka saya bertanggungjawab terhadap jiran. Tempat kerja, saya berada sebagai ketua tempat kerja ataupun saya juga sebagai pekerja di tempat kerja, saya bertanggungjawab. Masyarakat, saya juga sebagai anggota masyarakat yang perlu saya memberikan komitmen kepada masyarakat. Sebagai ibu bapa, saya sebagai bapa sebab saya ada anak. Rakan kerja, so maknanya dalam kita ni dalam satu-satu masa, kita bukan satu sahaja tanggungjawab yang kita pegang. Kita ada banyak tanggungjawab. Kadang-kadang kita sebagai anak, kita ada ayah, kita keluarga, kita sebagai ketua keluarga, kita jiran, kita apa. Semua ini perlu dilaksanakan dengan seimbang. Dengan seimbang. Baik dan seimbang. Maksudnya, taklah jadi anak yang bagus, oh dengan ayah ni sangat bagus. Tempat kerja tak datang tempat kerja. Dahlah kena buang. Tak. Dengan apa, dengan rakan sekerja bagus, dengan anak bini hampas kan. Contoh ini tak, semua tak seimbang. So seimbangkan inilah yang disebut keseimbangan. Keseimbangan dalam amalan dan tindakan kita. Ada benda yang fardu ain ini kita kena buat. Benda yang fardu ain kita kena buat. Semua kita kena buat. Fardu kifayah yang sunat, dia tengok. Janganlah buat yang fardu kifayah, fardu ain tinggal. Janganlah buat yang sunat tu banyak sangat sunat, yang fardu ain tinggal, tak boleh. Fardu ain kena settle semua. Fardu ain terhadap sebagai anak, sebagai ketua keluarga, sebagai jiran. Jadi kita kena buat. Barulah yang lebih. Dan bila dah settle semua, nak tumpukan nak jadi guru cemerlang, carilah guru cemerlang. Nak jadi pekerja yang anugerah, dah carilah pekerja, nak cari buatlah. Tapi janganlah tinggal yang lain. Inilah yang disebut sebagai keseimbangan. So ada dua kat sini, bila sebut wasatiyah ini baik dan seimbang. Okey. So kalau disebut sebagai terbaik ini, terbaik dalam segala keadaan. Dan cemerlang dalam Islam ialah menjadi orang yang bertakwa, orang yang soleh, orang yang wara'. Ini kan. Tadi ada sebutkan tadi, siapa dah sebutkan tadi, nak jadi orang yang biasa-biasa. Nak jadi orang yang biasa-biasa. Saya tak faham macam mana yang biasa-biasa. Siapa Wan apa tadi? Dia kata
nak jadi orang yang biasa-biasa. Okey, macam mana nak jadi orang yang biasa-biasa, orang Muhammad? Nak jadi orang biasa-biasa, macam mana ni? Kan? Islam suruh kita menjadi takwa, menjadi soleh, menjadi wara. Ini ni ah, nak kata melampau ke tak ni? Menjaga agama, orang yang takwa, orang yang soleh. Apa ukuran yang sebut melampau-melampau ni? Kan? Saya nak menjadi orang yang bertakwa hari-hari. Bukanlah hari-hari, setiap minggu ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah disebut dalam khutbah, menjadi orang yang bertakwa kepada Tuhan. Menjadi orang yang warak. Disindir pula, warak sangat. Apa yang dimaksudkan pelampau dalam agama ni? Apa sebenarnya yang disebut sebagai pelampau dalam agama? Ini yang kita cuba fahamkan. So at the end, saya nak kita menjadi orang yang takwa, orang yang soleh, orang yang warak menjaga agama. Ni melampau ke tak menjaga agama ni? Sebab definisi terhadap ekstrim melampau ni diambil daripada barat, kan? Akhirnya kita takut dengan perkataan dan definisi-definisi itu. Kan? Sudah-sudahnya menjadi takwa pun tak ada, soleh, warak, warak sangat, dengan dia warak sangat. So apa sebenarnya yang orang Islam nak jadi pada masa kini? Kan? Ini jadi satu masalah. Okey, mari kita tengok kan. Wasatiyah Rasulullah. Ketika zaman Rasulullah, baginda tidak sibuk membina tali air dan tidak membina projek-projek pembangunan. Tapi baginda selama 13 tahun di Mekah menanamkan soal akidah. Di Mekah, baginda menanamkan soal akidah. Pembangunan-pembangunan mungkin dibuat oleh orang kafir Quraisy lah kot nak buat pembangunan, jaga siqayah, rifadah lah apa semua kan pada masa tu. Kan? Adakah Rasulullah tidak menjadi orang yang wasatiyah? Kan? Saya selalu contohkan begini kan. Apa sebenarnya matlamat hidup manusia? Kalau korang pergi sekolah, ada kadang-kadang buat sukan ataupun pergi rombongan ataupun apa-apalah kan. Kami dah main sukan lah, main bola, main badminton, apa-apa jenis sukan lah, lawan lari. Salah tak masuk main bola tu? Main bola, melawan lari, salah ke tak salah? Kalau nak melibatkan diri dalam sukan, salah ke tak salah? Cikgu suruh dia main, masuk kejohanan, masuk perlawanan peringkat daerah, peringkat negeri, kan, peringkat kebangsaan, kan, masuk main sukan. Kalau pergi sekolah, kan, tujuan utama pergi sekolah ini adalah untuk belajar. Sebab tu buat sekolah. Tapi tak salah nak main kan. Nak jalan-jalan buat rombongan tak salah. Tapi kalaulah 360 hari setahun itu, kan, ada 12 bulan, yang belajar sebulan je. 12 bulan yang lain semuanya main belaka. Maka ini sudah tak seimbang. Pergi sekolah bukan nak main. Pergi sekolah nak belajar. Tapi kalaulah sekolah, kan, pergi sekolah adalah aktiviti sikit, nak bagi nak apa nama ni, nak apa kita kata, nak bagi seronok, ada sukan, ada apa, itu tak apalah kan. Inilah yang difahami wasatiyah ini. Perlu dilihat keseimbangan dari sudut membangunkan agama, tujuan dan matlamat hidup itu. Dalam ketika mana zaman Rasulullah, keutamaan baginda pada masa itu ialah untuk membina individu.
Tak boleh kita nak sebut Rasulullah tak seimbang, tak membuat pembangunan di Mekah. Di Madinah pun mana ada banyak sangat pembangunan yang dibuat oleh baginda Rasulullah. Pada ketika itu keutamaan nak membina negara. So keseimbangan, Rasulullah membuat keseimbangan pada masa itu. Yang sekarang ni bila ha, uh, kita fokus suruh pergi semayang tahajud, ini dianggap pelampau. Sedangkan dalam agama kita, kita disuruh menjadi orang yang wara', kan? Orang yang terbaik dalam agama. Kalau korang nak kata ekstrim pelampau, lantaklah korang. Kita ada misi kita. Dalam melaksanakan agama, kita ada misi kita nak laksanakan perintah-perintah agama. Mesti bersungguh. Tak boleh nak menjadi agama Islam yang biasa-biasa. Saya nak biasa-biasa lah Ustaz. Kan? Tak nak lebih-lebih sangat. Apa maksud yang biasa-biasa ni? Kita tak nak lebih-lebih. Kan? Nanti melampau pula. Tak tahu dia takut ke apa benda yang melampau-lampau. Apa benda yang melampaunya tu. Kan? Sebab melampau ni, lebih-lebih ni, dia kena tengok keadaan. Dia tengok keadaan. Sebagai contoh, sahabat Nabi Sayyidina Muaz membaca surah Baqarah waktu semayang Isyak. Memang dianggap tak sesuai. Sebab semayang Isyak menjadi imam. Bukan semayang seorang-seorang. Kalau semayang seorang, Rasulullah tak marah. Konteksnya, tengok konteksnya. Kan? Nak menjadi yang terbaik, mesti ada keseimbangan ini. Perlu dijaga. Jadi, bila dipukul rata, kita ni mestilah apa nama ni, sederhana. Ui, cukup bahaya. Nanti saya uraikan macam mana benda ini menjadi apa? Senjata yang digunakan oleh orang Barat nak melemahkan umat Islam. Menjadi senjata kepada orang Barat nak melemahkan Islam. Itu yang dimasukkan moderate tu. Itu faham perkataan moderate itu apa dia. Sebelum tu mari kita tengok apa yang Nabi marah kepada Sayyidina Muaz. Sayyidina Muaz mayang Isyak baca surah Baqarah. Panjang. Rasulullah ni baca, dia bukan baca inna a'tayna dengan qul Allah macam kita. Rasulullah baca panjang juga dia baca. Kan? Apa yang dibaca Rasulullah ni kadang standard dia kan, macam apa, ada 2 muka surat, 3 muka surat tu bagi dia baca surah panjang-panjang. Adalah kadang-kadang dia baca qul ya qul Allah waktu musafir kan. Adalah dia baca macam itu, tapi banyakkannya bagi dia baca panjang. Tapi Sayyidina Muaz ni lagi panjang dia baca. Melenting marah Rasulullah. Kan? Jadi yang ditakuti melampau-melampau tu adalah benda yang kita anggap tidak sesuai, tidak utama, tidak keutamaan. Seperti mana yang dilakukan oleh Sayyidina Muaz dan juga setengah para sahabat yang apa nama, yang tak nak kahwin misalnya kan, ataupun yang malam bangun, siang puasa hari-hari begitu. Inilah yang tidak ada aulawiyat dalam pengamalan agama. Agama. Dia balik pada soal tadi lah, keseimbangan. Mesti seimbang, mesti sesuai. Kan? Waktu kerja kan, pukul 8 pagi sampai 5 petang. So dia nak gaduh, dia nak semayang duha masalahnya. Kan? Tak salah nak semayang duha. Pergilah sekejap nak semayang. Tapi kau jaga kaunter. Dia jaga kaunter. Kena adalah kat kaunter. Ni sembahyang duha 12 rakaat. Sembahyang duha 8 rakaat. Orang tunggu, kenapa ni? Orang tu sembahyang duha. Kan? Waras ke tak waras? Logik ke tak logik? Kan? Itu tak ada keutamaan. So keutamaan ini yang diperlukan. Ini memang ada dalam agama ini. Dalam agama kita memang ada. Rasulullah menekankan tentang soal al-bainiyah ni tadi. Keseimbangan ditekankan oleh Rasulullah. Cumanya kan, adalah yang menjadi serangan Barat terhadap Islam menggunakan pintu wasatiyah ini, ditafsirkan dengan sederhana. Contoh lain, di sinilah Rasulullah memberi jawapan yang berbeza kepada para sahabat yang bertanya soalan yang sama.
Maksudnya ada sahabat yang bertanya amalan apa yang lebih afdal. Rasulullah jawab soalan yang sama dengan jawapan yang berbeza. Kenapa? Kerana sahabat-sahabat ini mempunyai uh, masalah yang berbeza. Ada ni dia malas jaga mak. Rasulullah jawab apa amalan yang afdal? Maksudnya amalan yang paling afdal untuk dia, bukan untuk semua orang Islam. Untuk dia, dia kena sembahyang awal waktu. Untuk orang ni, dia jaga mak ayah. Orang ni begini, orang ni begini, orang ni begini. Eh? Ha. Jadi, penekanan terhadap apa? Terhadap keseimbangan. Okey. Muhammad Rijaluddin, Ustaz Rizal. Ia perlu mempunyai aulawiyat. Betul. Aulawiyat. Kemudian apa tadi? Ada siapa tanya tadi? Kemudian wasatiyah ini menjadi suatu apa yang kita panggil serangan ataupun senjata untuk melemahkan Islam. Kita yakin musuh Islam tak suka kita menjadi orang Islam yang kuat. Betul tak? Orang bukan Islam, bukan orang bukan Islam, musuh Islam. Orang bukan Islam ni dia pelbagai. Kita tak boleh nak kata semua orang bukan Islam. Musuh Islam. Musuh Islam yang saya katakan barat lah secara umumnya. Barat pun bukanlah semua orang barat. Maknanya Yahudi, musuh-musuh Islam lah. Tidak suka kita orang Islam menjadi orang yang kuat beragama. Mereka tak akan suka. Bila kita kuat beragama, maka kita dianggap sebagai pelampau agama. Di barat, mereka menggunakan perkataan fundamentalist. Fundamentalist. Cuba korang tulis kat ruang chat tu. Seorang cuba tulis. Fundamentalist. Fundamentalist. Fundamental ini ialah orang yang kuat berpegang dengan agama. Fundamental. Fundamental ni lah orang perkara asas. Maksudnya orang yang kuat berpegang dengan agama. Dalam konteks barat, orang yang kuat berpegang dengan agama ni dianggap sebagai orang yang ekstrim. Kan? Orang yang fundamentalis ni, daripada perspektif barat, mereka memandang secara negatif. Kita orang Islam, bila lagi fundamental kita, lagi kuat berpegang dengan agama, tetapi dengan keseimbangan lagi bagus. Kita begitu, barat lain. Barat kalau korang baca dalam buku-buku, dalam tulisan-tulisan mereka lah. Bila sebut fundamentalis, persepsi mereka terhadap fundamentalis ni negatif. Sebab agama Kristian dulu, orang yang kuat berpegang dengan agama mereka telah pun menyalahgunakan agama Kristian yang akhirnya berlakulah revolusi. Dan mereka-mereka itu adalah dianggap sebagai fundamentalis, kuat berpegang dengan agama dan ahli-ahli agama. So mereka dianggap persepsi mereka terhadap ni adalah persepsi yang negatif. Okay. Orang yang kuat berpegang dengan agama, kan? Adakah korang yang ada dalam apa namanya, dalam grup ataupun dalam sesi Zoom kita pada malam ni, kan? Adakah kita orang yang anda seorang yang sekular? Kan? Adakah anda seorang yang liberal? Adakah anda seorang pendukung hak asasi? Adakah anda seorang yang pluralis? Dan adakah anda seorang yang berpegang dengan demokrasi yang liberal? Saya yakin tidak. Saya yakin tidak. So, bila yakin tidak, bila kita tak berpegang, dan ini dia bercanggah dengan nilai-nilai yang dipegang oleh Barat. Dia bercanggah dengan nilai-nilai yang dipegang oleh Barat. Barat memang berpegang dengan sekular, liberal, humanism, hak asasi, pluralisme, demokrasi. Dan kalau anda orang Islam, kan, secara tak langsung kita tak selesa, kita tak boleh terima dengan prinsip-prinsip ni. Sekular siapa boleh terima? Orang Islam tak boleh terima. Liberal kita tak boleh terima. Humanism tak boleh terima. Hak asasi kita, cara Barat membentang hak asasi kita bukan cara Islam.
Pluralisme demokrasi bukan cara Islam. Kan? Jadi, bila berlakunya begitu, bertembung ke tak bertembung antara nilai Islam dan nilai Barat? Dan kalau orang Islam kuat berpegang dengan nilai Islam, dengan syariat Islam, maka dia akan bertembung dengan sekular, liberal, humanism dan apa semua ni. Maka bila bertembung, mereka akan kata siapa? Mereka akan katalah kita ni pelampau agama. Mereka akan katalah kita ekstrim. So apa yang mereka nak? Mereka nak supaya kita boleh bertolak ansur dengan sekular, boleh bertolak ansur dengan liberal, boleh bertolak ansur dengan humanism, kan? Boleh bertolak ansur dengan hak asasi pluralism. So bolehlah, kau pun boleh juga. So ini telah pun bercanggah dengan prinsip akidah kita Islam. Akidah kita tauhid, akidah kita bincangkan dululah, kan? So apa yang mereka buat? Too religious bagi mereka. Kuat beragama adalah bermasalah bagi mereka. Kuat beragama bermasalah bagi mereka. So kalau kita nak menjadi orang yang warak, adakah anda tak nak jadi orang warak? Adakah anda tak nak menjadi orang yang ekstrim? Adakah anda tak nak menjadi orang yang soleh? Adakah anda tak nak menjadi orang yang bertakwa? Orang yang kuat berpegang pada agama. Yang dalam tafsiran Barat, kalau kita kuat berpegang kepada agama ini dianggap sebagai ekstrim. So anda tak nak menjadi orang yang kuat berpegang kepada agama. So nak jadi apa? Nak jadi liberal, nak jadi sekular, nak jadi humanism, nak jadi pluralism. Ikut dia lah dia nak tafsirkan kita ni ekstrim tak ekstrim, ikut dia lah. Kan? Ekstrim ni mana ada perkataan ekstrim dalam Islam? Kan? Yang ada kan dalam agama kita, kita menjadi orang yang bertakwa, soleh ni yang ada dalam agama kita yang perlu untuk kita siapa ni? Yang perlu untuk kita berpegang dan yakin dengan agama kita. So, kan, apa yang dilakukan oleh Barat ialah mereka nak menyederhanakan. Itu yang dipanggil moderate. Moderate ni apa benda moderate ni? Moderate ni satu perkataan dalam bahasa Inggeris yang bertujuan nak menyederhanakan. Nak sederhanakan apa? Mereka nak sederhanakan pegangan umat Islam yang kuat berpegang kepada akidah. Yang ni mereka nak moderate kan. Perkataan moderate ni kita tak seronok-seronok saja suka. Moderate ni ada mempunyai maknanya. Orang yang kalau dibawa laju, kalau kita pasang apa nama ni, pasang sound kuat sangat kan, itu ekstrim kuat, kita moderate kan, tu perkataan moderate tu digunakan dalam konteks itu ya. Kuat sangat kita moderate kan, itu asal perkataan moderate ini. Kalau dah apa nama ni bising sangat, kita kita rendahkan, disesuaikan, itulah perkataan moderate. Dia bukan daripada dalam Islam, dia ambil daripada Barat lah kan. Kita wasatiyah, tapi wasatiyah bila kita terjemahkan wasatiyah dengan sederhana, sederhana ni saya nak bagi tahu, ada sederhana dalam Islam, sederhana dalam berbelanja. Sederhana dalam berbelanja. Mana ayatnya? Wala tabsutha kullal bast, jangan kamu kalau ada duit kau belanja sepenuhnya. Dan janganlah juga kita menjadi orang yang kedekut sampai genggam, sampai tak keluar, tak belanja langsung, tak boleh juga kan. Hendaklah sederhana dari sudut belanja. Nak berbelanja, tengok kemampuan, tengok keadaan, itu berbelanja. Tapi kalau nak menjadi orang yang beragama, kita hendaklah menjadi orang yang bertakwa, orang yang soleh. Itulah aim kita. Takkanlah nak jadi orang yang biasa-biasa. So saya tanya, biasa-biasa ni macam mana? Macam mana yang biasa-biasa? Adakah biasa-biasa ni kan? Malam ni kita kuliah. Pagi esok masuk kelas, hari Jumaat esok kita kerja, buat pocu-pocu dulu. Kan? Kemudian ada maulud pula. Kita pun berselawat lah. Kan? Kemudian malam kerang, karaoke pula. Kemudian joget-joget sikit.
Kemudian masuklah sekarang ni ada musabaqah pula, kita pun ngaji Quran pula, forum perdana. Kemudian apa, goyang sana goyang sini masalah. Adakah ini versi Islam? Islam yang biasa-biasa ke? Apa definisi Islam yang biasa-biasa? Tak nak warak sangat, Ustaz. Tak nak warak sangat. Kan Nabi suruh kita menjadi orang yang warak. Nak mencapai tahap taqwa ni mesti orang yang warak. Kun wari'an, takun kun wari'an, takun atqan nas. Kamu nak jadi taqwa, kena jadi warak. Jadilah yang warak, nescaya kamu akan menjadi orang yang paling bertakwa. Warak ni apa dia? Warak ni orang yang menjaga agama. Menjaga daripada perkara yang haram, menjauhi perkara yang makruh. Ni orang yang warak, jaga agama. So, jangan warak sangat. So, apa maksudnya yang warak sangat? So, kau tak nak warak, nak jadi apa? Biasa-biasa dah, Ustaz. Inilah berjayanya Barat yang mengubah minda orang Islam menjadi orang yang biasa-biasa, menjadi orang yang tak kuat pegangan agama. Dia berjaya menyederhanakan fikiran umat Islam. So saya tanya sekarang, adakah anda ekstrim? Adakah anda seorang yang ekstrim? Cuba jawab. Kan? Barat mahu Islam sederhana, yang diperkenalkan untuk menyederhanakan akidah dan semangat umat Islam. Dia nak perlahankan, akidah umat Islam dan semangat umat Islam. So ini agenda mereka, kan? Yang kadang-kadang kita tak sedar perkara ini berlaku. Macam mana yang disebut sebagai Islam yang biasa-biasa ni, yang sederhana ni, kan? Boleh menerima nilai-nilai Barat dalam kehidupan, kan? Adakah ini yang kita nak? Ini Islam versi Barat, Islam Amerika ni, Islam ala mereka. Ini Islam versi Islam yang dikendaki oleh mereka, yang boleh menerima liberal, kan? Yang boleh menerima pluralism, hak asasi, inilah, kan? Islam yang tak ada roh jihad, Islam yang menganggap mati syahid adalah ekstrim. Mati syahid ni ekstrim. Dulu zaman kami sekolah, saya rasa saya ada slide kat sini ni. Saya ada slide ni, saya tunjuk. Islam yang tidak sensitif dengan kejahilan, syirik, kufur, tak apalah, kan? Ini Islam versi Islam yang biasa-biasa. Yang Barat nak macam ni lah, kan? Ini Islam ala mereka. Okey. Jadi perkataan warak ni sebagai contoh, kan, sudah hilang daripada minda orang Islam. Dah hilang daripada minda orang Islam. Dah tak ada dah. Sebab apa? Sebab warak sangat. Dipandang negatif. Warak pun dipandang negatif. Mati syahid lagilah. Tak ada sepicing pun, istilahnya kan, tak ada sepicing pun dalam minda orang Islam kebelakangan ini ialah mati syahid. Kerana dia telah dicop sebagai ganas. Sedangkan mati syahid ni apa maksud syahid? Syahid ni maksudnya lah orang yang disaksikan. Orang yang disaksikan. Disaksikan apa? Disaksikan ketulusan, keikhlasan, kebenaran akidah dia, keikhlasan dia. Dia membuktikan, disaksikan betulnya. Tapi bila kita zaman sekarang ni sebut mati syahid, kan? Itu dia persepsi. Mati syahid ni ialah bukanlah nak suruh pergi mati. Kan? Dia adalah suatu instrumen dalam Islam, satu bentuk dalam Islam untuk menjadikan orang Islam ni bersungguh melaksanakan kerja agama. Kan? Bersungguh melakukan kerja agama. Itulah mati syahid. Bukanlah nak suruh pergi mati. Bila mati, tak.
ialah dia punya spirit dia punya intipati, makosid dia. Ada makosid dia ialah nak suruh bekerja untuk agama, mati pun matilah. Gitu. Sampai bermati-matian. Bersungguh-sungguh ni maksud bersungguh-sungguh. Jadi bukanlah jadi yang biasa-biasa. Bila jadi biasa-biasa, Barat nampak dia berjaya menyederhanakan pemikiran orang Islam. Sebab ekstrim, tak nak jadi ekstrim, ni pelampau. Kan? Kan tadi semua tak nak jadi pelampau tadi, kan? Ha, jadi at the end apa? Sekarang ni, kau nak jadi ekstrim ke tak ekstrim? Sekarang ni, kan? Macam kata Khairul lah kan ni. Kuat beragama bagi pandangan kita, ekstrim bagi pandangan Barat. Kan? Kita nak ikut yang mana? Kan? Nak ikut yang mana? Eh? Cumanya memanglah ada perkataan hulu ni, memanglah ada. Saya melihat, kan, saya melihat perbincangan ini daripada serangan Barat. Serangan Barat. Yang hulu dalam agama ni, tak nafikan ada. Kan. Memang ada dalam hulu agama. Macam tadilah, zaman pada zaman pun, pada sahabat pun ada yang tak nak, apa nama ni, yang apa, tak nak kahwin, kan. Itu ada dalam bab ibadat. Yang keterlaluan sampai tuduh orang, tipu orang, itu adalah hulu juga. Itu adalah benda yang salah juga, kan. Tapi yang tak dibenarkan dalam agama ni ialah, kan, yang disebut sebagai mengangkat senjata ni tak boleh. Dalam konteks negara kita di Malaysia ini, menyebarkan fitnah memang tak boleh. Memang haram, kan, maknanya tak boleh, maknanya tuduh orang yang benda yang salah, yang tak betul, memang tak boleh. Menipu-nipu orang memang tak boleh, kan. Kemudian apa lagi, ini semua perkara yang tak dibenarkan dalam agama. Perkataan melampau ni dia umum sangat. Yang pastinya kalau mengangkat senjata tu memang tak boleh. Yang pastinya kalau tuduh orang benda yang salah tu memang tak boleh. Tak kisahlah siapa-siapa pun, parti mana pun, orang mana pun, memang tak boleh. Menipu orang, parti mana pun, siapa pun, memang tak boleh, kan. Jadi kalau buat benda itu, itulah yang panggil nak melampau tak melampau, itu ikutlah tafsiran macam mana. Tapi ni semua perkara yang tak dibenarkan oleh agama kita. Saya nak sebut sikit kat sini, kan. Ni yang disebut sebagai apa nama ni, uh, mati syahid yang telah pun hilang daripada minda orang Islam. Ni dulu ni waktu kami sekolah dulu, kami sekolah Arab, saya dulu sekolah Arab. Ha, sekolah agama di Padang Rengas. Orang panggil dulu sekolah Arab, kan. Sekolah agama. Ini lagu jihad dulu. Lagu jihad kami, lagu macam lagu apa nama, lagu sekolah lah ni, kan. Al-Quran imamuna wa dusturuna al-ijtihad fi jama'atil muslimin a'maluna, kan. Al-jihad fi sabilillahi sabiluna al-mautu fi sabil amaluna, kan. Ini lagu jihad, lagu sekolah kami dululah, kan. Kemudian dah tak ada dah sekarang, kan. Mati pada jalan Allah Ta'ala pun, kan, pun dah tak ada dah. Tak disebut lah sebab ini semua ekstrim-ekstrim belaka. Jadi ini yang perlu ditekankan dalam pemikiran orang Islam, kesungguhan melaksanakan perintah agama yang perlu ada lah, perlu ada dalam kalangan tempat Islam, barulah agama ni tertegak. Kalau biasa-biasa tak apalah Ustaz, sudah-sudah lah kita ni, iyalah, kan, yang penting kita ada makan apa semua. Kau nak jadi apa kalau macam ni, kan. Eh. Hmm. Okey, ini lagu buku sekolah kami dulu. Sekolah sekarang dah tak ada lah kot sekolah ni. Kalau sekolah tak ada, lagu dia tak diniakan lah, uh, tak dinasyidkan lagi. Yang ada apa, lagu amal, al-amalulillah, itu ada lah, tapi dia punya mati syahid pun tak ada lah dalam beramal, kan. Ya, kesederhanaan dalam Islam saya dah sebutkan tadi, wujud dalam penampilan, kan, nak pakai baju macam mana, nak pakai kereta, kan, nak berbelanja, itu ada. Allah menyarankan tak terlalu baros.
Dan juga tak terlalu kedekut surah Al-Isra, la tabsutha kullal basta, jangan kamu apa nama ni, tangan tu berbelanja boros lah. Ni semua adalah agama kita. Berbelanja dalam sederhana, dalam berbelanja ada sederhana, jadi orang Islam yang sederhana kan. Dia tak ada, dia kena seimbang, terbaik dan seimbang, barulah al-khairiyah al-bainiyah, baik dan seimbang. Barulah ada dia punya uh, apa nama ni, sesuai selari dengan makna wasatiyah tu. Sekarang kata masih ada nasyid ni, cuma bahasa tamrin mukhayyam je. ha, ha, ha. Okay. Tapi maknanya benda-benda yang semua yang jihad lah apa semua memang nak dikurangkan, nak dihapuskan, nak ditiadakan, menjadi itu yang misi sederhana. So bila dilontarkan kita menjadi orang yang ekstrim, tanda tentulah tak jadi ekstrim, Ustaz. Nampak? So bagaimana tafsiran ekstrim tu? Boleh dia tafsir jihad tak ada, roh so apa nama, jihad tak ada kan, kemudian mati syahid lagi lah, dan jadi orang yang ini yang dibimbangi itu serangan halus pemikiran terhadap orang Islam. Okey. Maka diserang orang Islam dengan ganas. Dituduh Islam ganas. Mereka yang cuba menanamkan ISIS, kemudian dilahirkan ISIS tu di Syria, yang musnahnya siapa? Yang musnahnya umat Islam. Diberikan persepsi kan, kemudian di apa nama ni, disembelihnya umat Islam kan, kan disembelihnya kan, contohnya dibuat orang Islam telah pun menyembelih apa nama ni, mangsa-mangsa, tah siapa yang sembelih tak tahu kan, tah betul tah tidak, tah batang pisang aja ke kan, ataupun sebab gambar-gambar yang diambil tu kan, dia punya kamera dia, dia punya shot dia, dia punya cara diambil itulah kan, dia darah tu dia menitih-nitih satu-satu, kemudian dipamerkan siapa tujuannya ni, apa tujuannya. Ini semua tujuan Barat untuk nak mewujudkan propaganda terhadap umat Islam. Kita mesti memerangi keganasan. Maksud keganasan tu ialah orang Islam. Berjaya tak mereka? Berjaya mereka. Nak mengubah orang Islam menjadi orang Islam yang tak kuat pegangan agamanya, atas nama tak nak menjadi orang yang ekstrim. Kita ni hidup kan, nak beda. Kita ni hidup, kita mesti menjadi orang yang berpegang kepada tauhid. Mestilah. Ini dia punya, kalau dalam Hasan Al-Banna disebut maratibul amal. Ini maratibul amal dalam Hasan Al-Banna. Ya. Mesti tauhid. Yang kedua, menjadi al-fardul muslim. Menjadi orang muslim yang baik. Dan muslim yang baik, kita nak menjadi keluarga muslim. Bila kita jadi keluarga Muslim, kita akan membentuk masyarakat Muslim. Kita akan membentuk sebuah negara yang diperintah dengan cara Islam. Dan seterusnya, kita nak supaya dakwah Islam tersebar ke seluruh dunia. Ini yang kita nak kan. Jadinya, bila kita nak menyebarkan nilai Islam dalam masyarakat, dalam keluarga, dalam masyarakat, suruh dengan kata lain, semua orang Islam dah bertudung Islam, cara hidup Islam. Siapa yang efek? Siapa yang efek dengan bila orang Islam berpegang dengan cara hidup Islam? Dunia fashion akan efek. Fashion di barat berbilion-bilion duit mereka dihabiskan untuk fashion. Dah orang Islam semua dah menutup aurat dah, mana nak fashion yang bukan-bukan macam gitu kan. Semua kosmetik ini semua akan efek. Itulah mereka punya lifestyle mereka. Itu dari sudut bisnes. Dari sudut pengaruh kuasa pula, dah orang Islam tak nak jadi liberal, tak nak jadi apa. Adakah orang Islam sokong mereka? Tak ada. Sampai nak sokong mereka. Marah tak mereka? Marahlah dia. Mestilah dia marah. Mestilah dia serang. Mestilah dia nak sederhanakan. Mesti dia nak. Kat mana yang menjadi punca
orang Islam boleh menjadi orang yang kuat pemegang fundamental. Diserang kat situ. Diserang bab akidah Islam. Cara diserang dengan keganasan. Dia tak nak dakwah-dakwah ni tak nak. Kalau kau nak semayang, semayanglah. Kalau nak puasa, puasalah. Tapi yang berasaskan macam mana boleh menghasilkan dakwah ni dia tak nak. Dia tak nak. Kan? Dia nak sebuah negara Islam. Dia tak nak negara Islam. Kita bila kita negara Islam, kita akan berkawan dengan negara Islam, kita akan kuat. So dia tak akan redha lah walan tardo angkal Yahudu walan Nasara. Tetapi amillah tahu. Apatah lagi nak sebar dakwah, lagilah dia tak suka. Lagi dia tak suka. Kan? So tercabarlah Islam, tercabar Islam. So apa yang mereka buat? Mereka serang Islam. Keserang Islam dengan pelbagai sira sampai Islam menjadi lemah. Tak nak bangkit. Sebut soal agama, kita lemah. Jihad langsung. Roh jihad tak ada. Mati syahid pun tak ada. Mesti syahid dengan jihad ni benda yang kembar. Mesti benda kembar. Mana boleh jihad dia kalau tak ada mati syahid. Bukanlah nak suruh mati. Tapi ialah kesungguhan itu. Kan? Bukanlah maknanya datang kuliah pemikiran semua nak jadi ekstremis agama. Tapi kita menjadi orang yang beragama, orang yang warak, takwa, soleh. Kalau korang nak kata ekstrim, ikut korang lah. Tapi inilah perintah agama. Tapi janganlah kita sebut kita tak nak menjadi ekstrim. Kan? Dibimbangi. Kan? Dibimbangi. Kalimah-kalimah yang seperti itu mempunyai maksud dan ditafsirkan. Kita tafsir ikut begini. Kan? Saya faham tadi yang korang jawab ekstrim tadi, tanda ekstrim maknanya tak naklah menjadi orang yang ulu dalam agama, kan. Tapi barat mereka memang tak nak orang Islam dia ekstrim yang bekerja untuk Islam. Itu tafsiran mereka. Perkataan itu perkataan yang terdedah kepada pelbagai tafsiran. Okey, ada lagi tak? Okay. Kalau ikutkan, ada satu lagi saya lupa masuk sini kan. Kalau siapa yang jawab A, kan? A extremely good. Kalau B good. Kalau C fair. Kau nak jawab yang mana? Cuba kau tulis. Kalau A, kalau A apa nama ni? A extremely good. Kalau B good. Kalau C fair. Kalau D apa dia? Fail. Okay. Kau nak A ke B ke C? Oh, semua A pula. Kan? Sebab ekstrim tu bersangatan. Bukan mestinya pelampau. Kan? Saya nak ubah minda korang supaya bukanlah disebut ekstrim itu adalah pelampau. Ekstremis itu adalah mungkin pelampau. Dia bersangatan. Mungkin bersangatan baik, mungkin bersangatan tak baik. Kan? Extremely good. Kan? Kalau apa nama kalau E extremely bad, kan? Kita pun tak nak extremely bad. Yang kita nak extremely good, kan? Okay. So extreme ni dia adalah bersangatan. Dia bukan melampau. Dia bersangatan. Mungkin bersangatan baik pun boleh juga. Bersangatan jahat pun boleh juga. Jangan kita salahkan perkataan ekstrim itu. Kan? So kita kena bersifat rasional, fahamkan dulu perkataan. Sebab salah faham perkataan dia akan membawa kepada salah tafsiran, lalu kita kena jual. Kita kena jual. Okey. Itulah kita punya perbincangan pada malam ni, kan. Ada apa-apa nak ditanya ataupun nak diberikan pandangan, kalau ada silakan. Anything, question, apa ke pandangan? Yang tadi yang ekstrim ni sekarang ni ekstrim ke tak ekstrim? Yang tadi ekstrim tadi, yang ekstrim sekarang ni ekstrim ke tak nak ekstrim ke nak ekstrim sekarang? Tunjuk je kan. Okey, ada apa-apa yang nak kita ni, kan?
sukan pun orang suka ekstrim sekarang. Dah tak ekstrim lah. Okay. Okay. So itu adalah beberapa poin-poin lah yang saya kira cukup penting lah untuk okay, Maisarah, yang saya kira penting untuk di apa nama ni difahami sebagai orang Islam. Mudah-mudahan apa um, dapat Islamofobia. Okay. Ya. Macam mana Islamofobia apa ni? Kita faham.